Semua nak kurus ni kan. Senaman mana kita nak buat Main bola ke, jogging ke, zumba ke, hiking ke, main basikal ke. Yo, kita nak main suka apa? Tak tahu, nak jatuh. Stay tune. Hai, Assalamualaikum, bersama saya Al-Rumi, Anakin, yang tadi Leo. Members terbaru, Team Rumi. Semua orang stay safe, semua orang stay healthy. Sekarang sebab PKP baru diimplementkan, so ikut saja SOP. Stay at home, dan inilah masa yang terbaik kita buat YouTube dan tonton YouTube. Okey, bagi siapa-siapa yang belum lagi subscribe channel saya, apa lagi? Subscribe lah kan? Tak gitu Anakin? Anakin? Jinak pula di malam ni kan. Hari ini tajuk yang sangat-sangat best. Rugi siapa tak tonton. Tajuk dia, senaman ataupun sukan mana yang paling cepat kurus. Maksud dia, senaman atau aktiviti sukan mana yang lebih memberi kesan pada siapa-siapa yang nak kurus. Semua nak tahu jawapan dia kan? Nah, tontonlah sampai habis. Janganlah tengok separuh-separuh je kan. Okey, sebelum kita bercerita dengan lebih lanjut, topik yang sangat menarik ini, kalau ada perasan video lepas, saya ada ceritakan ada berita baik yang saya nak share kan. Okey, untuk minggu ni, ini sharing dia. Beberapa brand, beberapa event telah approach saya untuk review dan sebagainya. Sebenarnya saya telah buat banyak review semenjak saya libat dalam media sosial ini, dan juga menjadi ambassador. Yang sehingga kini saya adalah salah seorang brand ambassador bagi Run 6 Mile. Website ni run6mile.com. Antara produk sukan yang paling popular di Run 6 Mile adalah Steigen Socks. Okey, jadi alhamdulillah ni tahun yang keempat saya bersama-sama tim Run 6 Mile, dan saya berasa sangat humble dan saya berasa sangat honoured. Pihak Run 6 Mile memilih saya, memberi tanggungjawab kepada saya untuk menyebarkan mesej mereka-mereka di luar sana yang gemar berlari, yang gemar bersukan, mendapat produk yang berkualiti, yang membawa kebaikan dan membantu mereka dalam journey sukan mereka seperti running. Bila sebut tentang review di media sosial ni seperti Instagram dan YouTube, terus terang motivasi saya bukan duit. Sebab saya dah bekerja, saya ada pendapatan tetap, tapi motivasi saya adalah bagaimana saya boleh spread info yang baik supaya masyarakat atau komuniti di luar sana mendapatkan barang yang berkualiti, mungkin murah dan yang sesuai untuk mereka. Terus terang saya tak boleh terima semuanya sebab saya tidak mau media sosial saya seperti media sosial sales semata-mata. Saya terpaksa menolak. Cara saya menolak, biasanya saya menolak sebab saya tak suka, sebab produk itu mungkin ataupun jenama itu tidak sesuai dengan saya, seperti produk kecantikan, produk kurus ada, terus terang ada. Okey, dan saya tak berminat. So saya menolaknya. Dan yang terbaru ada dua brand international yang sangat besar telah approach saya, dan dalam masa terdekat ini saya berasa sangat honoured. Saya tak sangka lagi sekali saya yang terpilih, dan mungkin apa yang saya buat selama ini dibalas dengan cara yang baik seperti ini. Seperti mana tagline saya, the more you give, the more will come back. Dan saya senang katakan ini adalah rezeki anak-anak saya. So nak tahu brand apa, bagaimana involvement saya dan bagaimana apa cerita seterusnya, stay tune lah. Alright, apabila sebut tentang nak kurus saja, semua orang betul-betul nak kurus. So nak kurus je mudah saja. Bagaimana nak kurus? Kena burn kalori, kena buang kalori, dan kena burn fat. Mudah saja teorinya. Dan kalau anda mengikuti video-video saya sebelum ini, saya dah share banyak kali dah. Saya dah pecah macam-macam rahsia dah. Terpulang pada anda je nak buat tak buat. Pertamanya saya dah share tentang bagaimana rahsia saya pecah rahsia, langkah bagaimana saya hilang 30 kilo dalam masa 6 bulan. Kemudian saya share lagi kenapa tak kurus-kurus lagi. Dah macam-macam buat tak kurus-kurus lagi, ada videonya. Kemudian saya share lagi boleh kurus ke dengan running ni. Kemudian tak cukup dengan itu lagi sebab ramai yang tanya ni. Jadi saya share rahsia pemakanan saya, dan macam mana kita nak kira kalori defisit. Jadi bottom line ni adalah anda sendiri. Tapi hari ini persoalannya sedikit berbeza, sebab apabila kita nak kurus, perkara yang paling penting, yang asas di dalam langkah-langkah anda untuk kurus adalah senaman. Jadi ramai tanya saya,
Bro Rumi, senaman apa yang baik? Saya running, saya tak suka basikal. Boleh kurus ke? Saya pula suka zumba, saya tak pandai running. Boleh kurus? Key takeaway hari ini, anda kena ingat balik apa yang saya tekankan adalah kalori deficit. Anda pernah dengar dah mass balance. Apa yang masuk kena sama dengan apa yang keluar. Tetapi untuk kurus, apa yang masuk kena lebih rendah atau kurang dari apa yang keluar. Itulah kita namakan kalori deficit. Link untuk video kalori deficit itu ada kat bawah ni. Nanti anda tekan saja, anda tontonlah selepas video ni nanti. Sebelum saya menjawab soalan cekuan mana yang lebih mudah buat kurus, ini daripada kajian Forza.uk, 10 sukan pilihan yang paling popular mengikut ranking 1 sampai 10 yang paling banyak burn kalori masa sejam mengikut berat dia 70 kg. Lebih kurang berat saya lah. Kita pergi nombor 10, running di treadmill. Running di treadmill untuk sejam seorang tu 580 kalori saja. Okey, kemudian nombor 9, gym exercise dan weight and cardio, burn 590 kalori. Kemudian road cycling yang laju ini bukan santai-santai, yang laju mungkin main bukit dan speed yang laju, burn 604 kalori. Tangga ke-8. Okey, bermain bola 612 kalori, rugby 614 kalori, swimming boleh tahan banyak juga 680 kalori. Sukan yang saya minat jatuh kepada nombor 4, road running. Tapi kena ingat road running ni yang pace fast and medium. Maksud dia macam dalam race ataupun anda buat tempo run. Dia burn 700 kalori. Yang santai-santai dari easy tu mungkin lebih rendah kalorinya burn. Okey, kemudian nombor 3, rowing 740 kalori, squash 748 kalori. Squash ni lebih kurang badminton. Memang badminton ni dia punya bong dia memang teruk lain macam. Kalau anda main tempo yang hard dan tempo yang ada ring. Nombor 1, jatuh kepada tinju ataupun boxing, 800 kalori dalam masa sejam. Patutlah Mike Tyson tu selalu bong kan. Memang teruk 800 kalori. Yang pertama, intensity. Okey, saya cerita dalam aspek macam running Jadi intensity tu saya masukkan lebih kurang zon larian anda, zon heart rate anda. Jadi yang dikatakan intensity itu, apa saja intensity yang burn lebih banyak fat dan kalori. Okey, zon 2, zon 3 banyak burn kalori saja. Okey, zon 4 tu kadar pembakaran kalorinya lebih banyak berbanding daripada zon 3. Contoh, sukan running, jika anda berlari selama 30 minit, average heart rate anda zon 3, zon 4 berbanding average heart rate anda zon 2. So, sudah tentu kalorinya berbeza. Jadi, intensity memegang peranan dalam kualiti dan keberkesanan untuk anda kurus. Sama juga anda main basikal. Kalau anda main santai, mungkin anda punya burn kalori tu tak sebanyak kalau anda tak pergi dengan lebih laju ataupun main bukit. Faktor yang kedua yang paling penting adalah kelapangan masa. Yang ni saya telah banyak kali katakan. Ia bergantung pada anda. Anda main sukan yang high intensity pun, tapi seminggu sekali pun tak guna. Dia nak berlakon sekali. Dia bergantung pada anda. Anda main bahagian agak pun high intensity pun, zon 4, zon 5 pun, tetapi seminggu sekali tak guna. Sudahannya, itulah anda tengok main badminton bahagian agak, berlari bahagian agak, masih gemuk dan buncit lagi. Sebab kekerapan tak cukup. Kekerapan yang sepatutnya adalah seminggu minimum 3 ke 5 kali sehari. Kita panggil moderate exercise. Dia ada yang nombor 1, sedentary. Sedentary ni tak ada exercise langsung. Kalau saya memilih sedentary, kalori yang burn lebih kurang 1900 kalori. Jadi rendah. Anda bayangkan kalau saya tukar saja kepada moderate saja cukup. Seminggu 3 kali cukup. Kalori yang burn tu lebih kurang 2575 kalori. Nampak tak beza? Beza yang banyak sangat berbanding anda hanya senam sekali. Jadi macam mana nak kurus? Jadi kekerapan tu penting. Saya nasihatkan siapa yang nak bersenam, pilihlah sukan jenis apa pun, tapi minimum seminggu 3 kali. Weekday 2 kali, weekend sekali. Selebihnya kita gunakan untuk keluarga. Nombor 3, durasi senaman anda. Durasi yang disarankan adalah 30 ke 60 minit yang berkualiti. Ni kita cerita yang berkualiti ni lah. Tak guna anda buat pergi gym contohnya 2 jam banyak main handphone saja, selfie, banyak sembang, workout ni tak ada. Jadi itu tak ada kualiti. Buat 2 jam pun tak guna. Jadi gunakan masa itu dengan secara berkualiti, 30 minit yang berkualiti. Jadi faktor nombor 2 dan nombor 3 ni, ia berkait rapat dengan kelapangan masa anda. Ada orang memang betul-betul dia tak ada masa. Dia ada masa pagi saja, ataupun dia ada masa petang saja. Okay, ataupun weekend saja. Lain orang lain kelapangan masanya. Biasanya saya lari pagi selepas subuh.
Pukul 8.30 saya dah sampai office. Tak percaya, tengok kat Instagram posting saya, actual real time saya post aktiviti saya. Kenapa saya masih belum nak menjebakkan diri dalam dunia basikal? Sebab macam dunia running ni, long run dia paling lama pun 3 jam. Tapi anda tengok long ride, kalau nak buat yang 100 km tu, untuk mendapat kualiti yang sama dengan basikal tu, mungkin 5-6 jam, mungkin lebih. So masanya lebih. Untuk saya, weekend tu adalah masa sacred untuk family. Saya belum lagi sanggup nak korbankan masa family saya untuk aktiviti senaman peribadi saya. Tak guna kita bersenam dari pagi ke petang, makan bagian arak. Itu yang tak kurus-kurus lagi tu. Salah siapa? Salah Mamak Hamidia. Salah Mamak Pelita. Faktor yang keempat, peningkatan prestasi. Okey, peningkatan prestasi berkait dengan kualiti. Rules of thumb untuk peningkatan prestasi. Video sebelum ni pun saya dah cerita. Okey, jika anda berlari, anda pilih masa ke jarak. Kalau orang yang beginner untuk berlari, saya lebih prefer pilih jarak. Saya target 1 km. Kemudian ada increase jarak tu daripada 1 km ke 2 km. Itu namanya peningkatan prestasi. Ataupun dalam dunia running, anda meningkatkan prestasi dengan latihan yang berstruktur, latihan yang berkualiti. Dulu boleh lari pace 8, anda sekarang dah boleh lari pace 6. Dulu 10 km lari sejam 15 minit, sekarang dah boleh lari sub 1. Contohnya, bila saya mula berlari first 5 km saya, tempoh masanya adalah 39 minit. Tapi alhamdulillah baru-baru ni daripada 39 minit saya berjaya berlari 28 minit 10 saat. Jadi untuk seorang yang ada masuk stand ni, ada kardiak, ada masalah jantung ni, berlari laju macam tu satu anugerah lah. Satu pemberian Allah lah. Mat kesihatan yang saya tak tahu nak cakap macam mana, kan? Jadi cukuplah. Terlebih banyak dah Tuhan bagi saya. Yang kelima, profil diri anda dan berkait rapat dengan apa? Risiko kecederaan ataupun injury. Ada setengah-setengah sukan tu, dia memang betul-betul ikut umur. Maksud dia, apabila anda dah berusia sikit, sukan tu mungkin dah tak sesuai. Contohnya, paling senang, bola sepak. Bola sepak dulu orang umur 30 dah berhenti kalau main secara profesional. Tapi anda tengok sekarang ni, Cristiano Ronaldo, Andrea Pirlo, dan ramai lagi boleh bermain umur sehingga 40 tahun. Tetapi dia still tak boleh go further ke 50 tahun. Sebab ada limitasi yang memang tidak boleh kita bawa lagi. Dan itulah yang saya masukkan. Bermaksud, apabila anda nak memilih sukan yang untuk kurus, anda tengoklah faktor diri anda, background anda. Seperti faktor kecederaan. Mungkin dah ada ACL, lutut dan sebagainya. Tak sesuai lah nak main bola. Carilah sukan lain, swimming dan sebagainya. Dan sukan yang anda pilih itu, yang paling penting, anda enjoy. Kalau anda asyik injured saja duk main sukan tu, contohnya sukan badminton yang saya minat, dan anda punya badan sangat besar dan lutut asyik injured, lebih baik anda tukar sukan lain seperti saya lakukan. Saya stop main badminton dulu sebab asyik injured saja, badan gemuk sangat. Saya pergi berlari, sebab berlari tak payah skill, boleh berlari seorang-seorang, tak payah pening sewa dewan cari orang kutip duit, dan sukan itu sangat selamat buat saya ketika itu. Faktor yang keenam sangat penting, iaitu kos ataupun duit. Okay, apabila anda nak pilih sukan yang boleh bagi anda kurus, dan tentu akan memerlukan perbelanjaan sebab dia dah macam hobi. Siapa kata running tak mahal, sukan paling murah? Kalau anda bergantung pada masing-masing lah. Kalau anda beli kasut yang beribu, macam orang tu memang mahal lah. Okay? Dan lain orang, lain minat dan lain bajet dia. Kalau anda ada bajet besar, mainlah basikal yang harga RM50,000, tak ada masalah pun. Anda ada banyak lagi duit boleh simpan. Tapi kalau sebab anda bersukan, anda nak beli basikal RM50,000, anda berhutang dan sebagainya, sedangkan ada benda lain yang lebih penting, iaitu anda nak menguruskan keluarga anda, anda ada hutang-hutang orang yang banyak, sanggup berhutang sana berhutang sebab nak beli basikal RM50,000, itu anda perlu fikirkan sendiri. Jadi bab duit ni, saya bukan bertujuan nak mengajar anda lebih tahu. So pilih sukan yang sesuai dengan anda. Apa dia? Ukur baju di badan sendiri, bukan di badan orang lain. Sebab duit anda, kemampuan anda manage sendiri. Dan faktor yang terakhir sangat-sangat penting, dengar betul-betul, iaitu work-life balance. Sukan ini untuk sihat, sukan ini untuk kurus. Jangan sebab sukan anda mengabaikan kerja anda, masuk lambat, anda MC, ponting dan sebagainya, mengular. Kemudian jangan sebab sukan ini anda mengabaikan keluarga anda. Hujung minggu patut bawa anak-anak jalan, anda main basikal sampai malam, anda pergi berlari sampai berjam-jam. Dan yang paling bahaya sekali, sebab anda passion sangat sukan, minat sangat sukan ni, anda tak semayang, anda tinggalkan suruhan,
dah cantik dah berlari LSD 50 km. Sekali tak semayang. So, buang masa je macam tu. Okay? Jadi, niat kita nak kurus, niat kita nak sihat. Jangan sampai tiga-tiga perkara ni, work-life balance ni kita abaikan. Sebenarnya, saya cakap tu bukan untuk anda. Untuk siapa? Untuk diri saya sendiri. Supaya saya terasa dan saya cakap di sini dan saya buatlah. Walk the talk. Last kali saya nak bagi dua senario simple saja bagaimana anda memilih sukan untuk kurus dan sihat. Si Ali bukan nama sebenar. Contoh, si Ali suka running. Seminggu dia lari 5 kali. Okey, dalam masa seminggu dia berlari. Dalam masa yang sama tetapi si Ali ni dia suka makan sehari 10 kali. Malam nak tidur dia makan nasi Arab. Pagi dia makan roti canai, tengah hari dia makan nasi kandar 3 pinggan. Okey, makanan dia saja lebih kurang 2 kali kalori yang sepatut dia ambil. Jadi senario ini dah cantik dah, Ali tu suka berlari dan sebagainya. Jadi confirm saya cakap tak kurus-kurus, memang malah makin gemuk gedempol. Ini kes sebenar dah berlaku di depan mata kita semua. Dan salah siapa? Bukan salah sukan, bukan salah kedai nasi kandar. Salah siapa? Yes, salah Ali. Senario yang kedua, si Aminah. Kita pergi perempuan pula kan. Si Aminah ni pula bukan nama sebenar. Dia buat pilih senaman simple dia suka berjalan. Satu hari dia berjalan 30 ke 45 minit. Di laluan yang sedikit berbukit. Dengan usianya moderate dalam 40-an, sama usia dengan lebih kurang Ali. Tetapi si Aminah ni dia makan eat clean. Pagi dia jaga kalori dia ambil air manis sekali saja, selebihnya ais kosong saja. Malam dia makan awal sehari 7 kali. Dia makan nasi portion separuh saja. Dan dia menjaga kalori intake-nya rendah daripada apa yang dia sepatutnya ambil sehari. Kalori defisitnya cantik. So, walaupun Aminah berjalan kaki saja berbanding Ali yang beria berlari full marathon lah, berlari ultra bagian nak rak lah, siapa yang akan kurus nanti? Aminah lah jawapannya. Senario dia simple saja. So, pemilihan sukan tu tak kisah anda minat. Tak ada sukan yang lebih baik. Badminton lebih baik, bola lebih baik, basikal lebih baik. Pucuk pangkalnya kualiti anda dalam 7 kategori yang saya kongsikan sebentar tadi. Jadi saya berharap dengan perkongsian yang sangat ikhlas ini anda betul-betul faham dan infonya sampai kepada anda. Dan kalau anda rasa ilmu ni bermanfaat, anda sebarkanlah. Share link YouTube channel saya kepada kawan anda, grup WhatsApp anda, family anda, kawan office anda, jiran anda. Share supaya ilmu yang baik ini kita sebarkan. Saya suka gunakan kata sebarkan kebaikan. Alright, dan kalau anda suka video saya kali ini, tekanlah butang like, subscribe video saya, tekan butang loceng dan tinggalkan komen sukan apa yang anda suka untuk buat anda kurus. Alright, sehingga bertemu lagi kan. Stay healthy, keep fit and keep running. Assalamualaikum.